Sejarah berdarah Wahabi. Apakah itu Wahabi? Perkataan Wahabi itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membezakan antara ajaran yang hak dari yang batil. Para ulama telah bersepakat untuk menamakan ajaran-ajaran sesat sempena nama pengasas-pengasas mereka. Mantan Mufti Saud iaitu Abdul Aziz bin Baz, apabila ditanya tentang makna Wahabi, beliau menerangkan di dalam kitab beliau yang diberi judul Fatawa Nuru ala Darb. Ini adalah gelaran yang masyhur bagi ulama tauhid, iaitu ulama Najd. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka para pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan sesiapa saja yang menjalankan dakwahnya dan berkembang ke atas dakwah ini di Najd dinamakan sebagai Wahhabi. Dan Abdul Aziz bin Baz meneruskan, maka ia iaitu gelaran Wahabi adalah gelaran yang agung lagi mulia. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahhab? Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di kota Najd, iaitu kota yang terletak di bahagian timur daripada kota Makkah dan Madinah. Ada apa dengan Najd? Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami dan pada Yaman kami." Para sahabat berkata, "Dan juga Najd kami?" Beliau bersabda, "Di sana muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk syaitan." Nabi juga bersabda, Rasulullah SAW berkata, dan beliau menghadap ke arah timur, "Fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini." Dari arah munculnya tanduk syaitan. Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Maka beliau bukanlah tergolong di antara golongan salafus soleh, kerana Nabi SAW telah bersabda, "Sebaik-baik zaman adalah zamanku, iaitu zaman para sahabat, kemudian yang setelahnya iaitu zaman tabi'in, kemudian yang setelahnya iaitu zaman tabi'ut tabi'in." Maka ingin ditekankan di sini bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab bukan tergolong di antara golongan 3 generasi pertama Islam yang dinamakan Salafus Soleh. Ulama mazhab Hambali Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi menulis tentang ayahanda Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang berjudul As-Suhubul Wabilah ala Dara'ih Al-Hanabilah. Di muka surat 275, penulis kitab ini menerangkan, beliau sangat murka kepada anaknya kerana ia tidak suka belajar ilmu fiqh seperti para pendahulu dan orang-orang lain di daerahnya. Si ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada masyarakat, "Hati-hati, kamu akan bertemu keburukan dari Muhammad." Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi. Demikian pula anak beliau, Syekh Sulaiman, iaitu abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menentang terhadap dakwanya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang menentangnya dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculiknya dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari, kerana pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan pembunuhan orang yang menyelisihinya.
ulama besar Wahabi yang tidak asing lagi, iaitu Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi, telah menulis sebuah kitab yang berjudul Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Kitab ini adalah kitab yang menukilkan fatwa-fatwa daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Di juzuk 10 halaman 51 terbitan Riyadh tahun 1996, Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Aku khabarkan kepada kamu tentang diriku, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku telah menuntut ilmu dan orang yang dulu mengenalku meyakini bahawa aku memiliki pengetahuan, padahal aku pada waktu itu belum mengerti makna La ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum memperoleh kebaikan yang Allah kurniakan ini. Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut, iaitu makna La ilaha illallah." Muhammad bin Abdul Wahhab menambah, barang siapa dari ulama daerah Arif, iaitu Riyadh, yang menyangka bahawa dia mengetahui makna La ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu sekarang ini, iaitu pada waktu anugerah yang telah diberikan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, atau menyangka bahawa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, maka dia telah melakukan kebohongan dan penipuan, dan dia telah memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Sebagai rumusan kepada perkara yang telah dibincangkan, Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku hanya dia sahaja yang memahami konsep Tauhid, mengaku hanya dia sahaja yang mengenal Islam dengan sempurna, menuduh ulama tidak memahami konsep Tauhid, termasuk guru-gurunya sendiri dari mazhab Hambali, apalagi dari mazhab lain, mengaku hanya dirinya sahaja yang mampu mendapatkan anugerah langsung dari Allah, bukan dari guru-gurunya, beranggap hanya dirinya sahaja yang berhak mendapat pujian, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kitab yang sama, di jilid 10 halaman 31, dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada seorang terkemuka yang bermazhab Hambali, iaitu Syekh Sulaiman bin Sahim, Muhammad bin Abdul Wahhab menulis, "Aku mengingatkan kepadamu bahawa kamu dan ayahmu telah jelas melakukan perbuatan kufur, syirik dan kemunafikan. Siang dan malam kamu dan ayahmu dengan sekuat tenaga telah melakukan permusuhan terhadap agama ini. Dari atas dasar keilmuan, kamu adalah seorang penentang yang sesat kerana dengan sengaja melakukan kekafiran terhadap Islam. Kitab kamu menjadi bukti ke atas kekafiran kamu. Lihatlah bagaimana seorang tokoh agama yang bermazhab Hambali itu sendiri menjadi mangsa takfir Muhammad bin Abdul Wahhab." Juga pada kitab yang sama, di jilid 2 halaman 59, Muhammad bin Abdul Wahhab menukil dari surah Taubah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah." Mengenai ayat ini, Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam setelahnya menafsirkannya dengan yang mereka sebut sebagai ilmu fiqh. Itulah yang Allah sebut sebagai syirik, dan menjadikan ulama fiqhnya sebagai arbab, iaitu tuhan-tuhan mereka. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara ulama ahli tafsir tentang penafsiran seperti itu. Maka jelas Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan penuduhan bahawa ilmu fiqh dari kitab-kitab fiqh yang diajarkan oleh para ulama daripada keempat-empat mazhab adalah ilmu syirik. Kenyataan yang diberi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bererti beliau telah mengkafirkan semua kaum muslimin yang mengikuti mazhab fiqh yang empat. Na'udzubillah min dzalik. Pada kitabnya yang lain yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberi judul Kashfu Asy-Syubuhat, di halaman 31 dan 32,
Muhammad bin Abdul Wahab menulis, yang dipanggil oleh orang-orang musyrik di zaman ini sebagai i'tiqad, maka ia merupakan kesyirikan yang telah disebut oleh Al-Quran, dan Nabi memerangi manusia atas dasar ini. Maka ketahuilah bahawa kemusyrikan orang-orang kafir jahiliyah lebih ringan dari kemusyrikan orang-orang iaitu umat Islam zaman sekarang. Melalui kata-kata ini, Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan semua para ulama dan pelajar-pelajar agama. Siapalah yang lebih mengenal istilah i'tikad itu kalau bukan para ulama dan pelajar-pelajar agama? Jika beliau berani mengkafirkan para ulama, bagaimana pula kita sebagai orang awam? Pasti kita lebih musyrik dan lebih kafir daripada para ulama. Muhammad bin Abdul Wahab menulis, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih sihat akalnya dan lebih ringan syiriknya daripada mereka itu, iaitu orang-orang yang tidak menganut agama Muhammad bin Abdul Wahab. Persoalan kami, jika tahap kemusyrikan kaum kafir Quraisy dan masyarakat Arab jahiliyah yang berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih ringan daripada sekarang, adakah masih perlu diragukan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya menunjukkan tulisannya ini khusus untuk mengkafirkan kaum muslimin yang lain? Fikir-fikirkanlah. Di halaman 16 pada kitab yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab menulis, jika anda telah mengetahui bahawa orang-orang kafir yang bodoh pun memahami hal itu, iaitu La ilaha illallah, maka sangat menghairankan jika ada orang yang mengaku sebagai Muslim tetapi tidak mengetahui makna kalimah La ilaha illallah yang diketahui oleh orang-orang kafir yang bodoh itu. Di sini, Muhammad bin Abdul Wahab menuduh semua kaum muslimin yang tidak mengikuti ajarannya sebagai orang-orang bodoh, bahkan lebih bodoh dari orang-orang kafir. Di halaman 22 pada kitab yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis, seorang dari kalangan awam ahli tauhid boleh mengalahkan 1000 orang dari kalangan ulama kaum musyrikin. Persoalannya, siapakah itu yang dimaksudkannya sebagai 1000 ulama kaum musyrikin? Jawapannya adalah mustahil dalam kebiasaan keadaan yang mana terdapat 1000 ulama musyrikin di dalam satu tempat. Maka ini menjadi bukti bahawa gelaran ulama musyrikin yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya ditujukan kepada ulama Islam yang tidak mahu mengikuti ajaran beliau. Untuk menguatkan hujahnya dan mengkaburi pengikut-pengikutnya, Muhammad bin Abdul Wahab menukil sepotong ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Surah As-Saffat ayat 176. Melalui penyalahan penggunaan ayat Al-Quran yang bukan pada tempatnya, Muhammad bin Abdul Wahab telah menanamkan kepercayaan di dalam diri pengikut-pengikutnya bahawa mereka adalah tentera Allah yang dijamin kemenangan baik dalam hujah maupun dalam peperangan, walaupun dalam memerangi kaum muslimin. Di halaman 24 pada kitab yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab menulis, sesungguhnya musuh-musuh Allah mempunyai banyak cara untuk menolak agama para rasul yang dengannya mereka menghalangi manusia dari agama. Mereka mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahkan kami bersaksi tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki dan memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya, dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan manfaat atau menimpakan bahaya, apatah lagi Syekh Abdul Qadir atau yang lainnya. Muhammad bin Abdul Wahab meneruskan, tetapi kami adalah orang-orang berdosa, sedangkan orang-orang soleh itu memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Muhammad bin Abdul Wahab menambah, orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu juga mengakui dengan apa yang anda sebutkan. Mereka juga mengakui bahawa patung-patung yang mereka sembah itu tidak mampu mengatur suatu apapun, tetapi mereka inginkan dari patung-patung itu kedudukan dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui kenyataan Muhammad bin Abdul Wahab, sesiapa yang bertawassul harus dikafirkan dan diperangi. Menyamakan tawassul dengan penyembahan berhala oleh kaum musyrikin Quraisy, yang mana keduanya telah melakukan syirik akbar dan terkeluar daripada agama Islam. Ini adalah bukti takfir Wahabi yang nyata atas kaum muslimin. Apakah natijahnya daripada kefahaman sedemikian? Pengikut-pengikutnya hingga ke saat ini menghina dan memperkecilkan pendapat para ulama Islam yang menolak pendapat beliau. Pengikut-pengikutnya merasakan mereka sahaja yang berada di landasan yang benar, selain daripada mereka akan masuk ke neraka. Pengikut-pengikutnya mudah melontarkan tuduhan kafir kepada sesiapa yang tidak mengikuti fahaman mereka. Pengikut-pengikutnya menyamakan derajat beliau sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pengakuan beliau sendiri yang mendapat anugerah yang benar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari guru-gurunya.